KPM. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama dengan saya Aiman Sufian Azman dalam Sukses SPM 2021. Apa khabar penonton-penonton sekalian? Harapnya semua dalam keadaan baik, kekal di rumah, stay safe, stay at home dan kita akan berjaya. Macam biasa murid-murid, kekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Baik, murid-murid, hari ini kita nak teruskan mata pelajaran pengajian Islam kita pada hari ini. Tapi sebelum tu, jom kita saksikan profil guru kita. Mak. Jemput masuk, Mak. Mak pergi mana tadi? Kenapa, duduk seorang-seorang je tadi. Takut Aiman tau. Ni, cubalah berdikari sikit. Yelah, kalau orang tangkap orang macam mana? Orang takut ni duduk sekat sini ni. Inilah ni mesti tak dengar apa mak cakap kat rumah. Apa mak cakap? Kena berdikari. Kita ni tak boleh nak hadapkan orang lain. Alah, awak mana tahu berdikari? Orang 2 tahun ni duduk kat rumah je. Alah, berdikari nanti mak tolong ceritakan macam mana berdikari. Tak apa. Nanti kita ulang balik yang kita belajar kat rumah tadi. Okey, baik. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustazah Siti Rahmah ataupun panggilan glamournya kat sekolah Mak. Wow. Habis tu kalau Mak panggil murid-murid apa? Anak-anak je. Anak-anak. Nampak specialnya hubungan seorang guru dengan anak-anak. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Ustazah Siti Rahmah, Ketua Panitia Pengajian Islam dari Sekolah Menengah Sains Selangor, Kuala Lumpur. Baik Ustazah, hari ini kita nak teruskan mata pelajaran pendidikan Islam. Tapi sebelum tu Ustazah, apa kata kita buat SOP dulu? Kita boleh? kenakan cecair pembasmi kuman. Kena jaga ni sekarang ni kan. Ya, betul. Baik, apakah yang akan kita bicarakan pada hari ini Ustazah? Okey, jadi hari ini kita punya tajuk ialah kita akan mengkaji sebuah hadis lah. Tajuk kemuliaan berdikari. Di mana tajuk ini kita sangat penting ya anak-anak. Tajuk ini kita pelajari kerana kita akan diperlihatkan ya bahawa Islam ni iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menggalakkan kita ni untuk be proaktif. Tak boleh spoon feed. Tak boleh kita ni just tunggu je kan apa yang nak datang kepada kita. Kita kena pandai menguruskan diri sendiri. Semua nak kena suap je. Ya, kan. Baik Ustazah, ni kawan-kawan saya ni makan pun bersuap lagi ni. Saya nak jemput mereka sama-sama dengan kita pada hari ini. Mari kita ajar mereka berdikari ni. Assalamualaikum semua. Apa khabar murid-murid kita hari ini? Okey, nampak itu nasi dekat mulut tu. Nampak. Adalah kena suap nasi kat mulut lagi. Okey, baik. Terima kasih kepada murid-murid kita pada hari ini. Kita nak belajar ini. Ya, selama ni kadang tidur dengan mak juga. Ataupun masih lagi orang kata belum saya boleh berdikari. Saya ni akan bersama dengan mereka ni. Aiman, daripada sekarang ni sampai nanti pagi dia nak jawab SPM tu. Ya Allah. Punyalah. Orang kata menjaganya. Menjaga. Baik. Menjaganya. Tapi sebelum tu kita nak berkenalan dululah dengan anak murid Ustazah ni kan. Yang pertama kita bersama dengan Altaf. Boleh kenalkan diri anda dan juga cita-cita anda. Dipersilakan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Altaf Amsyar bin Abdul Khair. Orang panggil saya Altaf. Dan cita-cita saya ialah untuk menjadi seorang arkitek. Wow, arkitek. Kalau baju mak gosok ke gosok sendiri? Atau baju tapi gosok sendiri. Biasalah orang lelaki kan. Okey, Razin. Mana ada tak boleh, kena gosok sendiri kan. Okey, kita nak tanya Razin pula. Silakan Razin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama diberi Razin Zafar bin Muhammad Nazrin. Boleh panggil saya Razin. Cita-cita saya mahu menjadi seorang pensyarah. Oh, baik. Tengok pensyarah, gaya pensyarah tu pun dia dah ada. memang dekat sekolah pun memang nampaklah Nampak pensyarah gayanya gitu. kan. Baik, kita nak tanya Amin. Arif. Silakan Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Nama saya Muhammad Arif Benci. Boleh panggil Arif. Cita-cita saya untuk menjadi seorang juruterbang. Okey, juruterbang takkan nak bawa mak juga sekali kan? Boleh siapa dapat nak- tiket free. Boleh juga sambil-sambil melancong. Ya, Baik, insya-Allah. Sabrina, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Sabrina binti Wamaniza Mazir. Boleh panggil saya Sabrina. Cita-cita saya ingin menjadi seorang doktor segi puan. Okey, baik. Dan seterusnya, kita nak berkenalan pula dengan Natasha. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ain Natasha binti Saiful Mazli. Boleh panggil saya Ain. Cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang doktor. Wow, tadi sakit puan. Yang ni doktor biasa belala kan? Doktor sakit umum. Doktor umum. Okey, baik. Doktor umum. Kita nak bersama dengan Alia. Silakan Alia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alia binti. Boleh panggil saya Alia. Cita-cita saya ingin menjadi seorang jurutera. Wow, jadi jurutera. Kalau jurutera InsyaAllah. ni kita ada juga universiti-universiti yang menawarkan pengajar jurutera kan? Ya, banyak. Tapi banyak. tak lama lagi ni habis PM nak kena duduk sendiri dekat universiti nanti Ya, kan? betul. Jadi pada hari ini Ustazah akan menerangkan kepada kita tentang kemuliaan berdikari. Betul Ustazah? Ya, bagaimana dengan sikap berdikari ni dia boleh mengangkat darjat kita sebenarnya, Aiman. Oh, boleh mengangkat darjat Ya. kita kan? Tapi sampai bila kita nak duduk bawah ketiak mak tu kan? Ya, Baik, kita nak takkan, berehat kan? seketika. Okey. Dan selepas ini kita akan bersama dengan Ustazah untuk belajar InsyaAllah. hadis berkaitan dengan kemuliaan berdikari. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Sukses SPM 2021, kemuliaan berdikari. Tapi sebelum tu Ustazah, kita nak tanya dulu pandangan murid-murid kita tentang mata pelajaran kita pada hari ini. Topik kita kemuliaan berdikari. Kita nak tanya Razin, apa pandangan anda tentang topik kita pada hari ini? Silakan Razin. Pada perspektif saya, tajuk ini sangat menarik kerana pada masa kini, ramai orang yang malas berusaha dan hanya mengharapkan bantuan orang lain semata-mata serta tidak mahu berusaha gigih untuk lebih berjaya dalam hidup. Malas dia kata Itulah. Dia nampak. ni memang pandai membebel juga kat sekolah. Membebel juga. Kalau kawan dia malas tu, dia Bagus. selalu bagi nasihat ya. Macam seorang pendidik lah kan? Ya, pensyarah. Pensyarah. Kan, Baik. insyaAllah. Ya, Razin. Seterusnya kita nak tanya pula kepada Natasha. Apa pandangan anda tentang topik kita pada hari ini? Saya berpendapat jika sikap berdikari ini sentiasa diamalkan, maka seseorang itu dapat meningkatkan kualiti dirinya, seterusnya dapat mencapai matlamat dan kejayaan yang diimpikan. Okey, dan seterusnya kita nak tanya kepada Alia. Silakan. Pada pendapat saya, tajuk ini sangat penting supaya kita boleh melihat kepentingan amalan berdikari dari sudut pandangan Islam dan mempraktikannya dalam kehidupan harian. Baik. Okey. Jadi inilah dalam kehidupan seharian kita ni kan. Tapi orang kata bila sebut pasal mak ni rindu pula mak kat kampung tu ya. Okey, baik InsyaAllah. Dah 2 dos. InsyaAllah rentas negeri boleh. Kita balik kampung ramai. Kita balik kampung ramai. Baik Ustazah. Okey. Untuk kita nak faham lebih lanjut tentang topik ini, apa objektif yang akan kita capai Ustazah dalam kelas kita hari ini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutama kepada Aiman, anak-anak dekat GM dan anak-anak murid-murid yang berada di rumah. Ya, okey. Jadi murid-murid sekali lagi bersama Ustazah pada hari ini iaitu Usrah, ya, Ustazah Rahmah.
dalam kita membincangkan sukses SPM, hari ini fokus kita tajuk bidang hadis kemuliaan berdikari. Ya. Bidang hadis kemuliaan berdikari, objektif, menjawab soalan Aiman tadi, objektif program kita hari ini ialah murid-murid, anak-anak semua dapat menyatakan 5 subtopik yang perlu dikuasai dalam tajuk bidang hadis kemuliaan berdikari ini dengan betul. Ya, objektif yang kedua, murid-murid dapat mengenal pasti sekurang-kurangnya 3 jenis dan bentuk soalan SPM yang boleh terhasil daripada tajuk bidang hadis kemuliaan berdikari ini dengan jelas. Kemudian objektif yang ketiga, mengenal pasti. Murid-murid dapat mengenal pasti sekurang-kurangnya. Tadi dah ada dia punya bentuk soalan, teknik dia pula lah. Teknik menjawab bagi soalan-soalan yang boleh terhasil daripada tajuk bidang hadis kemuliaan berdikari ini dengan betul. Ya. Okey. So, kita boleh masuk Aiman terus kepada tajuk ini. Ya. Apa yang akan kita belajar ni? Ini adalah 5 subtopik yang murid-murid perlu kuasai ya dalam untuk tajuk bidang hadis kemuliaan berdikari ini. Ada 5. Yang pertama sekali matan hadis. Yang kedua, maksud hadis. Yang ketiga, konsep berdikari dalam Islam tu bagaimana? Kelebihan berdikari, apa yang kebaikan yang kita dapat jika kita berdikari dalam kehidupan. Seterusnya yang terakhir ialah pengajaran hadis. Okey, seterusnya kita pergi kepada subtopik yang pertama iaitu 2.9.1 di SKP untuk tajuk ini. Baca hadis dengan betul. Dah ada dah arahan kat situ kan. Baca hadis dengan betul, inilah matan hadis yang kita cakap tadi. Jadi hadis ini memang ada dekat dalam silibus Pendidikan Islam tingkatan 4 tingkatan 5 ni. Untuk SPM dia ada 4 hadis saja. Ini salah satu daripadanya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la an yahtatiba ahadukum huzmatan ala dhahrihi khairun lahu min an yas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ahu. Riwayatul Bukhari. Okey, jadi kalau kita melihat kepada matan hadis ini, sebenarnya ada dah soalannya Aiman, soalan SPM. Apa ya, soalan tentang itu? Bacaan hadis ini. Ya, soalan bacaan hadis ini murid-murid dia akan keluar pada kertas 2. Okey. Ya, kertas 2 dan di bahagian C. Dekat kertas 2 dia ada 3 bahagian A, B dan C. Soalan hadis ini akan keluar daripada bahagian C dan dia punya markah ialah 20 markah. Ui, banyaknya. Banyak. Dan sebenarnya kan 20 markah ni murid-murid tolonglah grab 20 markah penuh ni, kerana bacaan hadis ni kalau kita pun sikit usaha je. Ya, tak perlu nak berusaha sampai tak tidur malam sangat, tak payah ya, tapi kita boleh dapat 20 markah yang ditawarkan untuk soalan hadis ini. Apa yang dinilai ya, apa yang dinilai dalam bacaan hadis ini? Senang saja, sebutannya mestilah jelas, menepati baris. Kalau dia baris atas, sebut atas lah. Janganlah sebut bawah pula kan, dah salah lah. Menepati makhraj huruf. Kena ain Abi Hurairah. Tak bolehlah Hurairah. Tak betul lah kan. Okey ya, ini adalah teknik ya untuk menjawab soalan bacaan hadis dalam kertas 2 SPM. Ini contoh soalannya. Contoh item SPM yang boleh ditanya ya. Dalam SPM untuk kertas 2 ni dia akan bagi soalan arahan macam ni. Anda dikehendaki membaca hadis berikut. Tapi jangan risau murid-murid, kerana semasa ujian itu dijalankan, murid-murid akan diberikan teks hadis untuk dibaca ya. Jadi ustazah nak minta lah seorang anak murid ustazah untuk membacakan hadis, matan hadis kemuliaan berdikari ini dengan betul. Ingat ya, mesti dapat 20 markah, sebutan kena jelas, makhraj huruf kena betul, baris kena tepat. Siapa tak tepat, siap. Okay. Siapa tak tepat, siap. Ya, dia ada mak-mak sikit ya, punya ugutan di situ. Okey. Okey. Siapa yang nak cuba? Arif, mungkin Arif boleh? Tolong Ustazah. Okey, silakan Arif. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la an yahtatiba ahadukum huzmatan ala zahrihi khairun lahu min an yas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ah. Riwayat Bukhari. Okey. Lancar betul. Ya. Lancar. Cuma nak cakap kat sini Arif kena sebut dia punya baris.
baris-baris kat ujung tu jangan matikan ya. Sebut. Ya, sebab ini kita baca petikan, kita bukan berbual. Kalau kita berbual dalam bahasa Arab, barulah kita lebih baik kita wakaf-wakafkan hujung dia. Okey, terima kasih anda Arif. Okey. Boleh jadi dia masuk ke soalan kertas A juga, kertas 1 juga Ustazah kertas 1 boleh, tapi kita bukan membacalah. Bukan membaca. Dia tapi dia jom. Memang untuk tajuk ni dia akan ada kertas 1, dia ada kertas 2, ya. Okey. Yang masuk kertas 1 tu this one. Ni dia. Baik. Yang 2.9.2 baca hadis dengan betul dan fahami maksudnya. Jadi maksud ni maksud hadis ni inilah yang akan masuk pada kertas 1. Ya, jadi anak-anak kena identify untuk ayat ni mana satu dia punya maksud, untuk ayat potongan kalimah ni apa dia punya maksud ya. Jadi jenis soalan yang akan ditanya untuk maksud potongan hadis dah tentulah soalan maksud potongan hadis, dan jenis item potongan hadis ni adalah subjective response terhad. Jadi maksudnya sini murid-murid, maksud potongan hadis yang murid-murid bagi tu kenalah sesuai, kenalah betul. Kenalah betul dengan maksud yang ditafsirkan di dalam seperti mana yang ada terdapat dalam buku teks, supaya pemahaman tu tak salah lah. Kalau dia bagi salah maksud, salah lah, tak dapatlah markah kan. Itu maksudnya ya. Dan maksud konstruk ialah kemahiran yang murid-murid perlu kuasai untuk memberikan jawapan maksud potongan hadis ini adalah kemahiran mengingat dan memahami. Dia senang saja, maksudnya kat sini kenalah hafal ya maksud potongan kalimah dalam hadis ni. Tetapi kalau nak cepat hafal, murid-murid kenalah faham. Kalau faham maksud hadis, faham cerita dia. Hadis ni dia cerita, Aiman. Jadi kalau dia kita faham cerita dia, memang senang sangat nak hafal. Tapi dalam bahasa Arab tu Ustazah, mana nak ingatnya? Di sinilah peranan ustaz-ustazah, mak-mak kan, untuk membantu ya murid-murid semua kat sekolah untuk menguasai ya kemahiran-kemahiran yang perlu untuk untuk murid-murid boleh dapat menjawab soalan ya, soalan SPM, tak kisahlah kertas 1 ke kertas 2 ke, kita nak markah penuh, nak skor A+. Tapi ya? Ustazah tolong cerita sikit Ustazah teknik-teknik dia, sebab bahasa Arab ni bukan senang Ustazah. Okey. Ini dia. Maksud potongan hadis. Teknik dia biasanya untuk masuk potongan hadis ni dia akan peruntukkan 2 markah ya untuk satu soalan. Jadi cara dia bahagikan 2 markah ni adalah kalimah tu dia akan bagi kepada 2 bahagian. Jadi satu bahagian kalimah terjemahan dia 1 markah, satu bahagian lagi 1 markah ya. So teknik dia tulis terjemahan dalam bahasa Melayu. Jangan salin balik bahasa Arab dia tu. Ya, jangan salin balik. Kena tulis terjemahan dalam bahasa Melayu bagi perkataan bahasa Arab. Kerana kalau murid-murid menulis semula perkataan bahasa Arab tu, walau membazir dakwat je, sebab dia takkan bagi markah. Nampak panjang sikit tu dah. Ya. Tapi kita ni nak sukses, Aiman. Kita betul. Bukan nak cincai. Di sini kita kat sini buat program hari ini kan bersusah payah kan. Kita nak bantu murid-murid kat luar sana untuk sukses. Yes, kan? Sukses. Yes. Tidak perlu jawab dalam bentuk poin. Kenapa saya tekankan dalam bentuk poin? Kerana kebanyakan jawapan dalam pendidikan Islam ni dia kena jawab dalam bentuk poin. Ya, untuk memudahkan pemeriksa lah, memudahkan ustaz-ustazah untuk memeriksa kertas murid-murid. Ya. Okey, tips yang boleh ustazah bagi di sini ialah padankan kalimah tersebut dengan perkataan Melayu yang bunyi hampir sama. Kalau ada, sebaiknya menghafal. Lebih baik hafal lah. Kalau murid-murid hafal kan maksud hadis tu secara keseluruhan, very easy to answer kan. Senang. Dia tanyalah apa pun. Dia tanya an pun boleh jawab. Tapi masalahnya hafal tu memanglah hafal. Cuma daripada mana ke mana tu kadang-kadang kantoi tu Ustazah. Tapi bawah tu macam ada tips Ustazah. Bawah tu. Yang kita boleh bagi ialah sebenarnya dia macam ni Aiman kalau tengok kan. Pasal itulah dalam buku teks sendiri pun dia dah bantu dah murid-murid untuk mudah menghafal atau mudah mengingat. Jadi maksudnya daripada la'an pergi zuhrihi ni, inilah dia. Dia punya
maksud. Okey. Jangan keluarlah. Oh, macam itulah. Jangan keluar. Ya. Jadi selain itu kita boleh jugalah menghafal. Dia punya antara tips mudahnya untuk maksud potongan hadis atau ayat ni, kita boleh hafal yang mudah-mudah. Contoh wa. Wa tu dah tentu ada kan? Dah tentu ada dah. Dan maksudnya dan. Maksudnya kalau macam dah blur sangat tu, tulislah dan kat situ. Kan? InsyaAllah adalah sedikit sebanyak kan Adalah untuk menyelamatkan diri dalam SPM nanti. Okey. Ini contoh soalan yang boleh ditanya dalam kertas satu. Nyatakan maksud potongan hadis berikut. Khairun lahu. Khair. Biasa dengar. Khair. Biasa dengar kan? Ini adalah bahasa Arab yang kita biasa pakai kan? Di Malaysia. Jadi jawapannya, maksud potongan hadis khairun lahu ialah pasti lebih baik. Khair kan biasa orang tanya kan, apa khabar? Khair kan gitu. Sekolah rendah belajar Zah. Sekolah tadika pun sekarang ni dah belajar iman kan. Jadi benda-benda macam ni kita boleh manfaatkan. Kita boleh manfaatkan untuk penguasaan bahasa Arab kita yang boleh menyumbang kepada kita boleh memberikan jawapan lah yang betul dalam SPM ya. Okey, kita boleh masuk konsep berdikari, Aiman? Okey. Konsep berdikari kita akan mulakan dengan maksud ya. Berdikari ini bermaksud berusaha sendiri. Kan, jadi kita kan berdikari ni apa sebenarnya? Berdikari ini sebenarnya akronim untuk berdiri di atas kaki sendiri. Jangan kaki orang lain ya, atau kaki Aiman, jangan. Kaki sendiri. Ya, kaki sendiri. Berusaha sendiri dan tidak bergantung ya pada bantuan orang lain. Okey, jadi soalan untuk maksud ni biasa dia akan tanya pada kertas satu dan jenis soalannya memang kalau dia tanya maksud ke, definisi ke, pengertian takrif ke, memang semua samalah ya. Dan dia ni subjektif respons terhad. Maksudnya pengertian tu murid-murid kena ambil daripada buku teks dia punya pengertian. Jangan Google. Kalau jangan Google. Jangan search dekat mana-mana bahan tamat. Kena ambil yang daripada buku teks, barulah jawapan tu diterima ya sebagai skema jawapan. Dan kemahiran yang diperlukan ialah mengingat dan memahami maksud. Takut keluar-keluar nanti berdikari maksudnya independen. Sudah. Ya, itulah teknik translation pula kan. Ya. Okey, apa teknik menjawab soalan definisi ni Ustazah? Ada teknik dia. Okey, teknik dia. Okey, untuk teknik maksud ni biasanya dia satu soalan tu 2 markah diperuntukkan ya. Jadi sama juga macam maksud potongan hadis tadi Aiman, untuk maksud ni pun dia akan bagikan kepada 2 bahagian. Satu bahagian maksud 1 markah dan satu bahagian lagi 1 markah, pun tidak perlu jawab dalam bentuk poin. Dan takrif tadi mestilah macam yang Ustazah cakap, kenalah mengikut maksud istilah yang diberikan dalam buku teks pendidikan Islam KSSM, dan mesti lengkap bilangan kata kunci yang terdapat pada sesuatu maksud istilah itu. Mesti ada 2 bahagian maksud. Dibuat dalam satu ayat, barulah boleh grab 2 markah yang di-offer ya dalam soalan, dalam jawapan yang di-offer. Okey, tips Ustazah nak bagi untuk maksud ni, memang kena banyak buat latihan. Sebab benda ni fakta. Betul. Ya, fakta panjang-panjang kan. Memang dengan banyak latihan tu dia akan kita boleh dapat hafal keyword ya. Keyword baik Ustazah, saya dah mula faham dah apa itu berdikari. Tapi Ustazah boleh ceritakan tak apa dia konsep berdikari tu? Macam mana kami semua nak berdikari ni? Sebab biasa dengan mak kan. Tapi kita rehat sekejap Ustazah ya. Okey, boleh. Menonton murid-murid jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Sukses SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Sukses SPM 2021. Berdikari, bukan beli kari, okey? Okey. Jadi kalau kita tengok musim pandemik wabak COVID-19 ni kan, ramai yang terpaksa berdikari di rumah. Maklumlah, nak hantar ke pengasuh tu payah. Betul. Jadi kakak long lah kena jaga adik-adik dekat rumah. Ya, nak buat macam mana mak ayah pergi kerja. Ya, kan? betul. Jadi kita nak kena faham apa sebenarnya erti berdikari dalam Islam. Tapi Ustazah kata berkaitan dengan maksud berdikari itu sangat penting. Apa contoh-contoh soalan yang kita biasa ditanyakan dalam peperiksaan? Okey.
Contoh soalannya sangat senang, Aiman. Apakah maksud berdikari? Oh, simple. Memang itulah dia punya ayat-ayat tu. Apakah maksud, berikan pengertian, ya, berikan definisi, apakah ta'rif, ya. Jadi semuanya membawa maksud yang sama, ya. Apakah maksud berdikari? Tapi yang paling penting, kita dah faham dah maksud berdikari. Cuma sekarang ni masalahnya nak bagi jawapan ni, Aiman. Macam mana nak bagi jawapan yang dapat 2 markah ni? Tadi Ustazah dah terangkanlah kan. Dia punya teknik-teknik macam mana supaya kita boleh murid-murid boleh dapat markah penuh 2 markah tu kan. Okey, jadi siapa yang ingat maksud berdikari yang Ustazah dah terangkan sebelum ini? Okey, silakan. Boleh angkat tangan. Siapa nak cuba? Okey, tak apa Ustazah. Saya nak pilih Ain, Natasha. Silakan. Baiklah. Maksud berdikari ialah berusaha sendiri dan tidak bergantung pada bantuan orang lain. Tengok kan. Kalau sebenarnya kita ikuti PDPC, PDPR yang ustaz-ustazah buat dekat sekolah tu kan, senang je. Sebab benda ni, berdikari ni dia adalah kita punya dalam kehidupan kita, kan Aiman. Jadi tengok jawapan dia. Tapi ingat, untuk soalan pengertian ni mesti letak penyata jawapan kat depan. Barulah nampak jawapan kita tu nice kan. Ustaz-ustazah yang menanda kertas pun tengok macam senang hati kan. Jadi kita kena bagi benda ni dalam kita punya kertas jawapan untuk membantu ustaz-ustazah memahami apa benda yang kita nak jawab ya. Okey, jadi tengok yang warna biru ni adalah berusaha sendiri. Maksudnya ini adalah part pertama dalam maksud yang memberikan 1 markah dan tidak bergantung pada bantuan orang lain lagi adalah 1 lagi part daripada maksud berdikari ini yang boleh memberikan another 1 markah kepada murid-murid semua ya. Okey, yang ni lepas ni lagi penting Ustazah. Konsep berdikari. Jadi sebenarnya dengarkan berdikari apa benda berdikari ni kan. Okey, yang pertama sebenarnya konsep berdikari ni dalam Islam menggunakan potensi diri yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti kekuatan tubuh badan dan kecerdikan akal untuk perkara yang bermanfaat. Jadi bukannya bermakna kalau kita ni berdikari, kita tak payah dah minta bantu orang lain. Ada orang nak tolong pun, tak payah, saya boleh. Bukan begitu maksudnya. Bukan. Berdikari itu bukannya maksudnya kita tidak akan memerlukan bantu orang lain langsung. Tapi konsep yang pertama, kita guna potensi. Sebab setiap kita ni memang Allah dah bagi kita certain skill, certain gift, anugerah-anugerah yang berlainan. Kan, jadi kita guna apa-apa yang ada pada kita ni untuk melakukan perkara-perkara yang bermanfaat. Bukannya perkara-perkara yang merosakkan. Contohnya kan, kemahiran kecepatan berfikir, quick learner kan, digunakan untuk bermain game sahaja, tidak digunakan untuk belajar. Sayanglah, rugi. Rugi, benda tu merugikan. Jadi sekarang anak-anak mampu menguasai bahasa dengan betul, menguasai bahasa dengan bijak. Jadi gunakan potensi diri itu untuk perkara yang bermanfaat. Menggunakan bahasa tu membuat karya-karya, boleh mempelajari bahasa-bahasa lain untuk berdakwah, kita berkongsi perkara-perkara kebaikan. Jangan gunakan bahasa-bahasa kita tu untuk perkara-perkara yang boleh mendatangkan dosa. Mencemooh, mengeji sekarang ni kan, Aiman, senang sangat orang nak mengecam kan, menggunakan bahasa-bahasa yang tidak sepatutnya. Walaupun yang dia kecam tu benda yang tak elok, tapi dia sendiri guna bahasa yang tak elok. Itu adalah sesuatu budaya yang kita perlu nyahkanlah. Jadi maksudnya kita guna semua benda, potensi diri kita, kelebihan yang Allah bagi pada kita ni, kita kena make sure kita gunakan pada perkara yang bermanfaat. Itu konsep yang pertama. Konsep yang kedua, membebaskan diri daripada bergantung pada pihak lain demi memelihara maruah dan kemuliaan diri. Jadi macam contoh kan, murid-murid sekarang ni memang banyak PDPR kat rumah. Memang terpaksa membantu ibu bapa menjaga adik-adik dan sebagainya, macam Aiman cakap tadi kan. Jadi kita pandang benda tu sebagai satu perkara yang boleh menguatkan kita. Kita kalaulah kita murid-murid berfikir benda tu, ya Allah Tuanku, ini apa benda ni, saya ni muda lagi, kenapa saya kena buat benda ni? Jangan fikir macam tu. Jangan fikir macam tu. Itu sebenarnya adalah ujian yang Allah bagi pada kita ni untuk kita ni menjadi insan yang lebih baik sebenarnya. Jadi kita ni biarlah kita ni menjadi insan yang orang boleh harapkan pada kita. Orang boleh rely pada kita untuk melaksanakan sesuatu tanggungjawab ya.
Kerana apa? Kalau kita ni selalu nak spoon feed je, selalu nak ikut kita punya kehendak je, tak nak berusaha untuk proaktif, tak nak berusaha untuk pandai menguruskan diri adik-adik dan sebagainya, maka sebenarnya kita tu telah menjatuhkan martabat diri kita. Jadi sebab berdikari ni dia, itulah saya kata tadi, dia sebenarnya menentukan kedudukan kita tu. Okey. Yang ketiga, meyakini kemampuan diri untuk melaksanakan sesuatu tugasan. Jadi sebelum anak-anak cuba, sebelum murid-murid cuba, kena buat dulu. Kena buat dulu. Jangan mudah putus asa. Jangan terus kata tak boleh. Macam sekarang ni kan dalam fasa pelajar tingkatan 5, murid-murid tingkatan 5 banyak buat latih to B kan. Bukan latih to B, latih to A. Kalau latih to B nanti pergi B. Dia latih to A. Latih to A. Okey kan. Jadi banyak kan. Tengok cuba tanya dia orang ni, memang ya Allah Tuhanku, ustazah tolonglah ustazah. Banyaknya kan. Tengok ada saya senyum dah tu. Memang banyak dah modul saya buatkan untuk dia orang. Tapi jangan cakap tak boleh dulu. Sebab sebenarnya untuk kita mencapai matlamat tu memang Allah dah, Nabi sendiri pun kan, Nabi dan Rasul banyak ujian. Jadi murid-murid kita ni nak mencapai kejayaan, inilah diproses kita. Inilah proses kita nak mencapai kejayaan tu dengan berdikari ni, kita mampu ya, insya-Allah Allah akan lorongkan kejayaan untuk kita. Yang keempat, berazam dengan hemah yang tinggi untuk meningkatkan kualiti diri masyarakat dan negara ya. Jadi yang kita boleh faham kat sini Aiman, berbeza ya seorang yang spoon feed dan seorang yang proaktif. Dalam melakukan sesuatu, kita sebagai apa pun ya, murid-murid sebagai pelajar ya, sebagai anak, sebagai pekerja, sebagai majikan ya, kalau bersikap yang spoon feed, asyik nak menunggu je buah jatuh ke riba, bulan jatuh ke riba, apa-apa je lah jatuh ke riba kan. Kalau asyik menunggu je, memang susahlah nak ke depan. Islam tu tak macam tu. Islam tu suruh kita ni proaktif. Suruh kita ni sekarang ni murid-murid diberikan tugasan kan untuk melakukan pekerjaan. Daripada tak buat, baik buat. Mesti buat dulu. Jangan harap cikgu-cikgu tak bagi jawapan pun. Kena cari. Kena cari jawapan-jawapan tu dalam buku teks, buku rujukan. Sekarang ni online pun banyak kan. Kalau nak belajar sendiri pun boleh. Jadi jangan sebenarnya dengan kita buat tu sendiri, dia sebenarnya lagilah meningkatkan kualiti diri kita. Kita lagi jadi boleh buat. Kita jadi lebih hebat. Betul. Tapi janganlah sombong. Tapi maksudnya kita nak hebat tu, Allah nak bagi kita hebat tu, inilah jalan dia. Dengan berdikari ni ya. Dan konsep yang terakhir, berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk menyara kehidupan ya. Jadi apa yang kita boleh faham kat sini adalah kita memang biasa dengarkan 9 daripada 10 rezeki tu daripada perniagaan kan Aiman kan. Kita banyak dengar macam tu. Jadi di sini bukannya kata jadi ustazah kami ni tak payah makan gaji ke? Bukan macam tu maksudnya ya. Jadi maksudnya kat sini kalau ada peluang untuk berniaga di samping makan gaji, nak boleh buat, silakan. Dua-dua sekali? Boleh, silakan. Sebab sebenarnya kalau kita pandang daripada konteks keuntungan lah ya, ataupun kelebihan dari segi kewangan ya, kebaikan dari segi kewangan memang daripada perniagaan itu. Kenapa? Sebab daripada perniagaan itu kan murid-murid berusaha sendiri semuanya. Instead of makan gaji, yang makan gaji tu kadang-kadang kita dengar juga kan, dia waktu kerja bukannya buat kerja sangat pun, kadang-lah main FB lah whatever lah kan. Jadi sebenarnya dengan berdikari ni, macam sekarang ni kita tengok kan ramai rakyat Malaysia yang berdikari. Kan ramai yang dibuang kerja, tapi mereka sebab mereka ni ada sikap berdikari, mereka sanggup kan bergerak kat tepi jalan. Betul. Dengan panas, dengan hujan. Kadang kesian. Ya, kadang kesian masa kalau kita pergi beli kat gerai tu kan rasa ya Allah panasnya. Tapi cuba bayangkan mereka yang berada kat situ. Kan, tapi memang nampak macam susah, tapi manisnya tu Allah yang akan hadiahkan kepada kita ya. Alah Mak ni suka cakap banyak tau. Saya ni dah besar lah. Saya boleh berdikari. Saya tak perlu dah nasihat pada Mak ni. Bukan, tak boleh. Kena berdikari ni, kena cara yang betul, Aiman. Tapi baru saya nak nanti berdikari. Kena cara yang betul. Kena ditunjukkan dulu. Maknanya salah lah cara saya ni. Bukan juga salah. Cuma
kita ni kalau nak berdikari kena ada panduan. Ya, betul. Kena ada panduan. Kadang Ustazah, itu yang salahnya pada diri kita ni. Kadang-kadang kita rasa macam kita ni hebat sangatlah Ustazah. Betul. Sedangkan kita kena ingat tempat yang paling sesuai ataupun tempat yang paling kita sesuai untuk kita minta nasihat lah mak ayah kita lah Ustazah, kan? Ya, betul. Betul ke? Cikgu-cikgu pun kan kat Cikgu-cikgu sekolah ya, kita insya-Allah. Kan? Minta nasihat kepada mereka. Bukanlah bererti kita tak berdikari. Betul Ustazah, ya? Saja bagi Ustazah terkejut sikit. Okey, baik Ustazah. Itu sangat penting ya anak-anak untuk diamalkan. Okey. Mungkin ada teknik tak Ustazah kita nak menjawab soalan-soalan ni? Okey, untuk soalan konsep sebegini ya, dia berfakta ya. Dia fakta. Jadi jenis soalan yang boleh dikeluarkan daripada subtopik ini adalah jenis soalan konsep dan juga soalan jelaskan. Ya, kenapa jelaskan? Sebab jenis item konsep ni adalah subjektif respons terhad. Maksudnya apa? Subjektif respons terhad. Murid-murid. Respon terhad tu apa dia? Okey, Ya. Hanya diambil daripada buku teks. Jadi maksudnya bukanlah tak boleh buat rujukan lain, bukanlah haram hukumnya, boleh. Tapi lebih baik ambil yang konsep daripada buku teks supaya menepati apa yang diharapkan ya oleh bahagian penggunaan kurikulum ya dan sebagainya. Okey. Konstruk yang perlu dikuasai adalah mengingat dan memahami contoh soalan. Belum, teknik dulu. Kita teknik dulu. Untuk jelaskan ni, biasanya di markah dia offer satu isi 2 markah. Teknik ni jawab dalam bentuk point. Dia punya syarat jelaskan ni, jawapan dia mestilah ayat lengkap dan sempurna. Ayat lengkap tu maksudnya murid-murid sekurang-kurangnya 4 hingga 5 patah perkataan. Ya, contoh jawapannya tengok Ustazah buat ni dalam 4 perkataan macam ni pun dah boleh grab 2 markah. Ya, jadi tips yang Ustazah boleh bagi ialah bina akronim. Ada 5 tadi kan. Konsep berdikari tu boleh bina akronim ataupun ambil je keyword-keyword dekat konsep tu untuk anak-anak mampu mudah nak ingat. Contohnya macam ini dia punya keywordnya potensi. Yang kedua ni keyword dia bergantung. Contoh kan. Nombor 3 keyword dia kemampuan. 4 ni keyword dia quality. Yang kelima keyword dia bersungguh-sungguh. Jadi kalau nak hafal tu senang je. Untuk konsep berdikari, potensi, bergantung, kemampuan, quality, bersungguh-sungguh. Dah. Kan? Dah boleh macam dapat tu. dah. Very easy kan? Apa contoh soalan yang boleh kita tengok daripada... contoh soalannya, jelaskan 2 konsep berdikari. Very easy kan? Jelaskan 2 konsep berdikari. Okey, siapa boleh bagi jawapan? Yang dapat 2 markah. Dia offer 4 markah. Maksudnya ialah satu poin jawapan dia mengandungi 2 markah. Ya? Okey, Sabrina, silakan. Untuk soalan ni, jawapan dia ialah 2 konsep berdikari ialah poin pertama, menggunakan potensi diri untuk perkara yang bermanfaat. Poin yang kedua, membebaskan diri daripada bergantung pada pihak lain demi memelihara maruah diri. Okey, mari kita tengok jawapan Ustazah. Ya Allah, sama pula. Kan? Sebab memang ikut daripada buku teks. Senang hidup. Okey. Jadi, nampak ni Ustazah dah highlight yang markah pertama warna biru, markah kedua warna purple. Sama juga poin kedua, markah pertama warna biru, markah kedua warna purple. Ya. Untuk maknanya dapat biru markah satu penuh. markah, ungu 1 markah. Ya. Okey, jadi murid-murid kita ni dah berdikari Ustazah. Ya. Baik. Jadi apa kelebihan kalau kita berdikari ni Ustazah? Silakan. Okey, kelebihan berdikari ni dia boleh dilihat daripada pelbagai aspek ya. Aspek yang pertama, agama. Kalau kita ni umat Islam berdikari, kita dapat menjadikan Islam ni dipandang tinggi kerana umatnya rajin berusaha. Kita tengok sirah kerajaan Umayyah, kerajaan Abbasiyah kan, pelbagai penemuan ya mereka buat kerana mereka mengkaji Al-Quran, mengkaji alam ya sehingga menemui pelbagai penemuan. Jadi dan secara tak langsung Islam dipandang tinggi ya oleh penganut bukan Islam dan kalau dah pandang tinggi insya-Allah mereka akan memeluk Islam beramai-ramai. Daripada aspek ekonomi, orang yang berdikari ni dia mendapat sumber pendapatan yang diyakini halal. Yang penting dia tahulah dia punya perbuatan tu halal lah. Contoh berniaga nasi lemak ke, pisang goreng ke, kan tak kisahlah. Berniaga Shopee, berniaga barang bandel kan boleh. Yang penting benda tu halal dan dia tak curi benda-benda tu kan untuk dia jual. Ini yang kedua. Yang ketiga, keempat kita simpan dulu. Okey, boleh. Okey, nak tahu ketiga, keempat apakah kelebihan kita berdikari? Kembali selepas ini Sukses SPM 2021. Jangan ke mana-mana.
Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Sukses SPM 2021. Jadi kita nak tahu juga apa kelebihan kalau kita ni berdikari. Yang pertama tadi Ustazah dah sebutkan agama, yang kedua individu agama, dan seterusnya Ustazah. Ekonomi. Yang ketiga, kita lihat kelebihan berdikari daripada aspek pendidikan. Apa manfaat sekiranya pelajar-pelajar kita kat Malaysia ni berdikari? Yang pertama, melahirkan modal insan yang berkepakaran. Tengok, terbeliat lidah. Kan? Berkepakaran tinggi melalui penerokaan ilmu dan kemahiran. Jadi, kalau macam kita tengok kan, sekarang ni Aiman, dia banyak tahu pertandingan-pertandingan R&D, kan? Inovasi dari kecipta, macam-macam lah kan. Walaupun negara kita mengalami pandemik, everything kena buat secara online, tapi banyak kat Malaysia ni memang penganjuran pertandingan online ni tidak berhenti. Jadi pelajar-pelajar, murid-murid memang boleh mengikuti pertandingan-pertandingan ni. Kenapa kena ikut pertandingan baru nak berdikari? Kerana kalau kat kelas biasanya kita akan menunggu arahan daripada guru kan. Tapi kalau kita ikut pertandingan ni, kita yang nak menang kan. Betul tak murid-murid? Kita nak menang kan? Altaf kan nak menang. Jadi macam mana nak menang? Sampai kontak ni. Kontak cikgu kan. Macam mana ni cikgu, saya tak ready lagi ni, gini kan. Jadi sebenarnya benda tu menambahkan skill dan kemahiran individu yang ada pada diri murid-murid semua. Jadi end of the day tu nanti you all dah graduate daripada sekolah, daripada universiti, maka boleh menjadi modal insan. Murid-murid ini boleh menjadi orang yang memberi manfaat dan sumbangan kepada negara kita pula. Jadi contohlah saya. Macam tadilah kita tengok cerita-cerita mereka kan. Macam Altaf nak jadi arkitek. Kalau Altaf fokus, maka nanti bangunan-bangunan kita boleh kalahkan Burj Khalifa. Kak Altaf boleh kan. Kita letak nama Altaf dekat bangunan. Altaf kan? Khalifah Altaf kan. Boleh. InsyaAllah. Okey, daripada aspek kemasyarakatan pula kan. Apa pentingnya amalan berdikari ni? Untuk memperkasakan daya saing masyarakat, untuk mempertingkat taraf kehidupan. Jadi sebenarnya kita banyaklah tengok contoh Aiman, dekat Malaysia ni pun kebanyakan businessman ataupun hartawan-hartawan kan, mereka ni memang dengan berdikari lah mereka boleh mencapai yang kekayaan sebegitu rupa sehingga banyak membantu masyarakat yang susah kat luar sana kan. Jadi kita ni kalau orang yang spoon feed, yang kena ketuk baru gerak, memang tak ada orang ketuk, memang kat situlah dia. Kan? Jadi kita tak naklah, Islam tidak menggalakkan sikap sebegini untuk diamalkan, dan kita kena ada sikap berdikari supaya kita ni berguna supaya kita berguna kepada masyarakat. Kalaupun kita tak mampu daripada segi kewangan kan, apa yang kita boleh mampu sumbang? Apa-apalah kemahiran kita ada. Kita boleh mengajar, kita boleh membantu. Misal kata ada baru-baru ni ada kejadian banjir di Kedah kan. Kita mungkin tak boleh pergi Kedah. Tapi kita boleh memberikan sumbangan sedikit sebanyak yang kita ada. Yang kat sana pula boleh membantu mangsa-mangsa banjir tu untuk membersihkan rumah mereka, menyelamatkan nyawa dan sebagainya. Jadi benda-benda ni kalau kita kena tunggu arahan baru nak gerak, memang susahlah hidup. Memang susah hidup kan. Jadi itulah pentingnya sikap berdikari. Manja Ustazah, manja. Nak suap-suap je kan. Manja tu bukan tak boleh, tapi kena ada berdikari tadi. Ya, betul. Okey. Dah habis rupanya kelebihan berdikari saya. Okey. Kelebihan ni murid-murid, dia jenis soalan yang boleh ditanya daripada subtopik kelebihan berdikari ialah soalan kelebihan, terangkan dan berfokus. Apa maksud berfokus? Ini first time ni saya sebut berfokus ni. Dia akan ada masuk dekat kertas satu. Jenis item untuk soalan kelebihan ni, dia subjektif respons terbuka. Terbuka maksudnya ialah jawapan tadi dia tak stick wajib kena ikut berdasarkan buku teks, tapi murid-murid boleh juga melalui pengalaman, memberikan jawapan tu melalui pengalaman, apa yang dilihat daripada bahan bacaan tambahan. Itu maksud subjektif respons terbuka. Dan konstruk yang perlu dikuasai ialah mengingat, memahami dan menganalisis. Jadi walaupun dia respons terbuka, tapi terbuka ni biasa dia akan
extra lah dia punya kemahiran tu ya, sebab kita nak melihat, nak aplikasi anak-anak mampu tak tengok situasi tu macam mana, what should you do, macam gitu kan. Okey, so seterusnya teknik. Ya, untuk soalan kelebihan dan terangkan ni, kebiasaannya markah dia yang di-offer ialah satu isi jawapan 2 markah. 2 markah tu dia ada owner, Aiman. Ya. Owner pertama tu isi. Owner kedua tu huraian. Itu memang standard lah untuk soalan terangkan. Ya, soalan terangkan. Jadi walaupun dia tak tanya kelebihan, kalau dia tanya terangkan, maka kena bagi 2 bahagian ni dalam jawapan murid-murid semua. Ya, kena jawab dalam bentuk point untuk memudahkan ustaz-ustazah untuk memeriksa. Formula dia I plus aksu plus H. I tu stand for isi, aksu tu pilih salah satu kata hubung daripada aksu ni, A agar, K kerana, S supaya, U untuk, dan H tu huraian. Dan jawapan murid-murid sekurang-kurangnya mengandungi 6 hingga 8 patah perkataan. Ini contoh jawapan yang ustazah berikan. Dibenci oleh masyarakat tu isi kerana tu salah satu kata hubung tadi aksu, dan huraiannya berakhlak buruk. Okey, so contoh soalan. Oh, belum lagi. Yang kedua, soalan jenis soalan seterusnya daripada kelebihan berdikari tadi adalah berfokus. Kalau kita tengok tadi kan, Aiman, dia kan ada kepada agama, kan, kepada pendidikan, kepada kemasyarakatan. Jadi memang boleh jadi soalan nanti dekat SPM dia akan tanya soalan berfokus. Jadi murid-murid kena jawab ikut fokus. Tak boleh syok sendiri. Oh, berdikari. Oh, ingat ustazah, semua hantar je bagi berdikari, nanti betul-betul jadi berfokus. Kaya, jadi apa kan. Kena fokus ustazah. Kena fokus. Jadi kena baca soalan dengan teliti dan gariskan fokus soalan. Jika ada. Kalau dia tanya umum, then you can bagi umum. Tapi kalau dia bagi fokus, you kena bagi jawapan fokus. Baik, ya, jangan keluar. Kita berbaki dalam 2 minit je lagi, Ustazah. Okey, mungkin boleh. kita boleh ceritakan tentang pengajaran hadis, Ustazah. Oh, nak pengajaran terus? Okey. Kita pergi dulu. Okey, pengajaran hadis kita tak banyak. Ada 6 saja. Yang pertama, kita hendaklah memandang mulia kepada pekerjaan yang halal walaupun hasilnya sedikit. Jadi yang penting dia punya cara tu halal, ya, supaya kita punya sumber pendapatan kita dapat tu halal. Biar kita berdikari tu dalam cara yang betul, bukannya menjual perkara-perkara yang diharamkan. Kedua, kita hendaklah menghindari perbuatan meminta-minta dan bergantung pada orang lain demi memelihara kemuliaan dan maruah diri. Jadi anak-anak, jadi murid-murid semua, tolonglah, jangan ada apa-apa tu kan, kena usaha dulu. Jangan terus mengharapkan orang lain. Jangan terus tak pandai. Kena usaha dulu sendiri, ya. Jangan biasakan sikap meminta-minta. Kemudian kita hendaklah mencari ilmu dan kemahiran untuk mendapatkan pendapatan yang lebih baik. Jadi ini pun salah satu cara berdikari, ya, untuk kita meningkatkan kemahiran yang kita ada. Seterusnya kita hendaklah membantu orang yang memerlukan pertolongan mengikut keupayaan agar hidup dirahmati. Jadi kita dengan menolong orang lain ni pun actually kita berdikari juga, anak-anak, ya. Okey, so itu pengajaran kita pada hari ini. Baik, terima kasih Ustazah. Mungkin sedikit rumusan daripada Ustazah tentang mata pelajaran kita pada hari ini, pendidikan Islam, dan topiknya adalah berkaitan dengan kemuliaan berdikari. Okey, untuk rumusan pada hari ini kita dah memahami, ya, sebenarnya berdikari ini adalah saranan yang diberikan oleh Rasulullah SAW, ya, oleh Allah SWT melalui lidah Rasulullah, bahawa kita ni sebagai umat Islam yang kuat, kan, kita mestilah mengamalkan sikap berdikari ini dalam kehidupan, kerana dengan berdikari ini barulah kita tahu kelemahan kita kat mana, apa kekuatan yang kita ada. Kita boleh gunakan kekuatan kita tu untuk ke arah perkara yang bermanfaat. Di mana kelemahan kita boleh atasi dengan cara mempelajari ilmu yang lebih lagi lah. Ya. Jadi semoga dengan kita berdikari dalam kehidupan ini, kita boleh mencapai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan juga di sisi masyarakat. Masya-Allah. Terima kasih Usrah Ustazah Siti Rahmah. Terima kasih Aiman pada hari ini, Ustazah, ya. Dan kita ucapkan terima kasih juga kepada murid-murid kita yang bersama dengan kita pada hari ini. Beruntung jadi anak murid Usrah, ya. Sampai ke Dewan Peperiksaan pun Ustazah ada juga nanti. Okey, baik. Kita dah berada di akhir siaran, Ustazah. Rezeki kita jumpa lagi. Sukses SPM 2021. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa, ma'assalamah. Bye-bye. Didik TV KPM